Halo semua, dalam video kali ini kita akan sambung dengan subtopik 12.3 Impak penggunaan tenaga nuklir. Jadi dalam subtopik ini kita ada 3 objektif pembelajaran, yaitu yang pertama menerangkan 3 impak penggunaan tenaga nuklir, yang kedua menerangkan 2 kesan penyebaran radiasi, dan yang ketiga menyatakan 4 faktor yang perlu diambil kira bagi membina stesen jana kuasa tenaga nuklir di Malaysia. Seterusnya kita akan lihat sedikit sejarah mengenai tenaga nuklir, yang mana pada tahun 1940-an penyelidikan mengenai tenaga nuklir telah dijalankan bagi menghasilkan bom. Dan hasil sampingan pembelahan nukleus di dalam reaktor nuklir adalah plutonium, yang mana plutonium ini boleh digunakan untuk membuat bom atom. Senjata nuklir pernah digunakan semasa Perang Dunia Kedua oleh Amerika Syarikat terhadap Hiroshima dan Nagasaki. Jadi kita boleh lihat gambar di sini. Inilah kesan pengoboman semasa Perang Dunia Kedua. Mari kita lihat apa yang berlaku semasa Perang Dunia Kedua. Gambar di sini menunjukkan gambar sebelum dan selepas pengoboman atom yang berlaku di Hiroshima. Apa yang berlaku pada masa ini adalah bom atom yang dinamakan sebagai Little Boy telah digugurkan oleh pihak tentera Amerika Syarikat di Hiroshima pada 6 Agustus dan diikuti satu lagi bom atom Fat Man di Nagasaki. Dan letusan tenaga nuklir oleh bom atom itu telah menghasilkan satu gelombang letupan yang amat kuat sehingga mengorbankan kira-kira 70.000 nyawa orang awam secara serta-merta. Jadi pengeboman ini menyebabkan keadaan seluruh bandaraya itu menjadi amat panas sehingga boleh mencairkan struktur besi. Letusan bom nuklir juga telah mengganggu atmosfera akibat daripada gelombang yang terhasil di samping luruhan radioaktif yang dikeluarkan. Dan pada ketika itu seluruh sistem perhubungan di bandaraya itu telah terputus. Seterusnya kita kenali seorang individu, dan tokoh ini dipanggil J. Robert Oppenheimer, merupakan individu pertama yang mencipta bom atom di dunia. Beliau telah digelar sebagai Father of the Atomic Bomb, dan bom ciptaannya telah digunakan oleh tentera Amerika Syarikat dalam Perang Dunia Kedua. Walau bagaimanapun, beliau berasa amat menyesal selepas menyaksikan sendiri kemusnahan akibat ledakan bom atom yang diciptanya. Bagi mana-mana negara yang ingin menggunakan tenaga nuklir, mereka perlu mematuhi perjanjian pengawalan senjata nuklir. Ujian nuklir perlu dilakukan bagi memastikan sama ada senjata itu berfungsi atau tidak. Dan perlu dilakukan di atmosfera terbuka ataupun ruang udara yang terbuka di darat ataupun di bawah laut yang jauh daripada populasi manusia. Sekiranya di bawah tanah, ini boleh menyebabkan kesan radiasi terhadap tanah dan sumber air. Dan sekiranya dilakukan di dalam laut, kemusnahan hidupan dan juga pencemaran yang teruk akan berlaku. Di darat pula, untuk manusia dan hidupan, kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklir ini boleh menyebabkan kesan somatik dan kesan genetik. Mari kita lihat apa itu kesan somatik dan kesan genetik. Untuk kesan somatik, dia boleh menyebabkan seorang individu itu mengalami keletihan, loya, katarak, leukemia, dan juga keguguran rambut. Untuk kesan genetik pula, ini boleh menyebabkan kecacatan pada bayi, mutasi sel, dan juga kanser. Seterusnya mari kita lihat subtopik 12.4, yaitu tenaga nuklir di Malaysia. Jadi di Malaysia ini, adakah wajar atau tidak untuk kita menggunakan tenaga nuklir? Apabila mana-mana negara ingin menggunakan tenaga nuklir, dia perlu mengambil kira beberapa faktor, seperti yang pertama dari segi sumber, yang mana bahan api fosil seperti arang batu, gas asli, petroleum yang akan habis, dan kosnya semakin meningkat. Dari segi kesan, pencemaran oleh tenaga nuklir ini adalah rendah berbanding dengan sumber bahan api fosil. Dari segi kawasan,
Untuk membangunkan stasiun jana kuasa nuklir, mestilah di kawasan yang strategik, dan kawasan ini mestilah berhampiran dengan puncak air bagi memudahkan proses penyejukan berlaku. Seterusnya, faktor keempat adalah dari segi kadar tenaga yang dihasilkan. Untuk tenaga nuklir, kadar tenaga yang dihasilkan adalah jauh lebih besar daripada sumber bahan api fosil. Jadi, pada pendapat kamu, adakah wajar atau tidak negara kita, Malaysia, membina stasiun jana kuasa tenaga nuklir? Wajar atau tidak? Pikirkan. Di Malaysia terdapat satu agensi nuklir yang mana dia terletak di Bangi Selangor, dan dahulu agensi ini dikenali sebagai Institut Penyelidikan Teknologi Nuklir Malaysia ataupun MINT. Agensi ini telah ditubuhkan bagi menyelaras aktiviti berteraskan sains dan teknologi nuklir serta teknologi yang berkaitan. Aktiviti utama yang dijalankan oleh agensi ini adalah untuk membuat penyelidikan dan pembangunan teknologi nuklir. Oke, dan ini adalah untuk pembangunan negara dengan kerjasama antara bangsa. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Bye-bye.